Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Ayu Adila binti Zulkafli dan hari ini saya akan menerangkan mengenai sejarah ringkasan tulisan khatt dan seni kaligrafi. Apa itu khatt? Apa itu kaligrafi? Khatt ini merupakan sejenis kaligrafi yang bermaksud garisan. Dari segi istilah, ianya ialah garisan yang dilakarkan hingga terbentuknya huruf-huruf Arab. Kaligrafi berasal daripada bahasa Yunani atau Greek yang berbunyi kalisgrafia, digabungkan menjadi kaligrafi dan bermaksud tulisan indah. Tujuan tulisan khatt ini diwujudkan adalah untuk memelihara dan merakamkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi menggunakan tulisan tangan. Pada waktu itu, tulisan khatt ini ditulis menggunakan tangan di permukaan yang keras seperti tembikar, batu, buluh dan lain-lain. Seni awal khatt. Seni khatt merupakan seni kaligrafi yang dipercayai tertua di dunia dan wujud pada kurun ke-7. Pada mulanya tersebar ke Parsi pada kurun ke-10. Pada ketika itu, tulisan khatt kian meluas hingga terciptanya beberapa seni khatt yang lain. Pada kurun ke-16, tulisan khatt kian berkembang di wilayah Turki. Namun, tulisan khatt tidak terberhenti. Tulisan khatt tidak terhenti di situ sahaja. Kepopularitan tulisan khatt telah meluas hingga ke seantero dunia. Alhamdulillah, sudah tamat mengenai pembentangan saya mengenai ringkasan sejarah tulisan khatt. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Aina binti Badaruddin. Hari ini saya hendak menceritakan tentang jenis-jenis tulisan khatt. Kufi ini, khatt Kufi terkenal di kalangan rakyat Kufah. Kufi ini juga diambil nama sebagai nama bandar tersebut yang melambangkan kebanggaan bandar itu. Khatt Kufi ini juga adalah khatt yang paling banyak sekali yang mempunyai 70 jenis tulisan khatt. Khatt ini seakan-akan dengan khatt tulus, tapi dia lebih kepada dalam Al-Quran, majalah dan juga surat khabar. Khatt Nasr ini juga terkenal di negara Arab, bukan sahaja dekat negara Arab tapi terkenal juga dekat negara-negara Islam yang lain. Khatt tulus ini merupakan khatt yang terkenal dari segi kecantikan dan keunikan berbanding dengan khatt dengan lain. Khatt ini cantik dari segi cantik dan unik dari segi susunan hurufnya. Khatt ini dipilih sebagai penyeri tempat-tempat khusus untuk mendapatkan tumpuan orang ramai. Khatt Riq'ah terkenal ataupun termasyhur dalam kalangan khatt Arab yang lain. Riq'ah ini mendapat tempat di dunia penulisan Arab dengan kesenian dan kecantikan yang memudahkan orang lain mudah dipelajari tulisan itu. Khatt ini telah diperkenalkan sejak kurun ke-9 lagi, yang diilhamkan oleh seorang ulama Islam yang tersohor di abad itu, iaitu Mir Ali Al-Tibrizi yang meninggal pada 919 Hijriah. Khatt ini diilhamkan oleh seorang ahli khatt Turki, iaitu Ibrahim Munif Al-Muslim. Khatt ini tersohor lagi terkenal dalam kalangan ahli-ahli khatt seni yang lain.
Dan akhir sekali, had ini juga hanya ditulis dalam surat-surat penting seperti dalam putusan diraja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cik Fikri Arif bin Cahaya Hanafi dari FF115. Hari ini ingin membincangkan berkaitan kepentingan tulisan hot. Terdapat beberapa kepentingan tulisan hot ini, antaranya meneruskan legasi. Mengapa saya berkata demikian? Kerana generasi zaman sekarang terlalu alpa dengan gadget-gadget mereka sehingga mereka tidak tahu apa itu tulisan hot. Sehingga tulisan hot itu tersendiri dilupakan dan tidak dikenali oleh ramai orang. Yang kedua ialah menunjukkan bahawa Islam juga mempunyai seni. Antara seni Islam ialah seni bina, seni muzik dan termasuklah juga seni tulisan, iaitu tulisan hot. Seni tulisan hot ini juga dikaitkan dengan orang Islam dan boleh dijadikan tarikan kepada orang-orang luar. Yang ketiga ialah menunjukkan keindahan dalam penulisan. Dari segi penulisan hot, setiap orang mempunyai penulisan yang berbeza serta membawa maksud yang berbeza. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Syazrul Kamal bin Abdullah. Tajuk yang saya pilih hari ini ialah tulisan hot dan kaligrafi hot. Perkara yang saya akan membincangkan pada hari ini ialah perkembangan tulisan hot dan kaligrafi hot. Seni hot telah lama berada di dunia, akan tetapi tidak ramai yang tahu faktor perkembangannya. Perkembangan kaligrafi banyak didorong oleh beberapa faktor utama. Tapi menurut Martinez, perkembangan hot ini sangat berkait rapat dengan wahyu ilahi. Terdapat 3 faktor utama perkembangan kaligrafi hot menurut A.R. Sirruddin, iaitu pembukaan wilayah baru, peranan dan gerakan pemerintah dan perkembangan ilmu pengetahuan. Sebab ini saya akan menerangkan lebih lanjut bagi setiap faktor yang telah saya nyatakan. Jadi, faktor yang pertama ialah perkembangan wilayah Islam. Pembukaan ini berlaku hasil daripada siri penaklukan Islam ke negara-negara luar Arab. Ini telah memberi suntikan yang menggalakkan dalam memperkenalkan seni tulisan ini kepada masyarakat luar. Pada zaman Bani Umayyah pula, di kawasan timur mereka telah berjaya menakluk sampai ke sempadan negara China dan India. Manakala di barat pula, mereka telah menakluk hingga ke Atlantik. Dapat beberapa kesan setelah pembukaan wilayah Islam. Antara kesannya ialah migrasi dan urbanisasi antara orang Islam dan bukan Islam. Seterusnya, penglibatan golongan seniman dan budaya Muslim secara asimilasi, mengembangkan bahasa Arab kepada penduduk bukan Islam seperti Mesopotamia, Bizantin dan Parsi. Faktor yang kedua pula ialah peranan dan galakan khalifah. Perkembangan kaligrafi hot banyak didorong oleh peranan khalifah. Ia bukan sahaja disebabkan pihak pemerintah menyediakan infrastruktur yang baik, tetapi ia memberi ruang dan kebebasan untuk para seniman hot dalam berkreativiti. Secara tidak langsung, ia menyuburkan daya imajinasi dalam berkreatif. Daripada catatan sejarah, gaya tulisan timur telah tercipta atas perintah langsung Khalifah Muawiyah. Gaya ini menjadi tulisan rasmi pemerintah Bani Umayyah. Setelah itu, tulisan khat mencapai kegemilangan pada pemerintahan Khalifah Ma'mun. Antara tokoh yang terkenal ialah Ibnu Muqrah yang telah memperkenalkan tulisan khat jenis nasakh dan sulus. Faktor yang ketiga pula ialah perkembangan ilmu pengetahuan.
perkembangan ilmu pengetahuan dan pesat pada era Bani Umayyah menyemarakkan lagi perkembangan tulisan khat. Orang Arab dari China di Samarkand telah memperkenalkan penggunaan kertas pada tahun 133 Hijrah atau 751 Masih dan menjadi pembangkit kepada perkembangan ini. Gaya kaligrafi yang telah muncul sebelum ini seperti Jalil, Umar, Sulus dan Nifs berkembang pesat sehingga menghasilkan gaya yang lebih halus seperti Khafif As-Sulusain, Khafif As-Sulus dan Qiyasi. Kemudian lahirnya gaya baru yang dikenali sebagai 6 gaya asas kaligrafi khat, iaitu Naskh, Sulus, Riqa, Muhaqqa, Tauqi dan Raihan. Di situ sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Tahukah anda penggunaan seni khat ini agak berleluasa? Pada asalnya, tulisan khat digunakan dalam penulisan Al-Quran pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Oleh itu, ia membolehkan dipembukukan Al-Quran sebagai Mushaf Uthmani. Selain itu, pada zaman dahulu, tulisan seni khat ini digunakan oleh orang Melayu dalam bentuk tulisan Jawi. Tulisan Jawi adalah berasaskan seni khat Arab dan digunakan secara meluas dalam pensilan akhbar, majalah, buku agama, papan iklan dan penulisan literasi sepertinya Salatus Sulatin. Selain itu, seni khat juga boleh didapati di masjid, terutamanya di kawasan sekitar mimbar dan mihrab. Di sana kita boleh lihat petikan ayat Al-Quran, hadis yang boleh dilihat dan dihayati oleh jemaah yang hadir. Seni khat juga digunakan dalam seni ukiran kayu dalam bentuk hiasan. Kebiasaannya terdapat ukiran nama Allah SWT, nama-nama Nabi, Rasul serta petikan-petikan ayat Al-Quran dan hadis. Akhir sekali, penggunaan tulisan khat juga dapat dilihat di batu nisan. Kebiasaannya, penulisan khat ini di batu nisan ini adalah bagi memberitahu nama dan tarikh kematian. Persoalannya, kenapakah penggunaan seni khat ini begitu berleluasa? Yang pertama, penggunaan seni khat berleluasa adalah kerana umat Islam menggunakan peluang yang ada untuk menyebarkan lagi keindahan Islam kepada orang ramai. Yang kedua, seni khat ini juga boleh digunakan untuk didikan umat Islam. Seperti yang kita dapat lihat di masjid, terdapat petikan ayat Quran dan hadis di mana jemaah yang hadir boleh baca, hayati dan mengambil iktibar. Yang ketiga, seni khat ini juga digunakan sebagai medium komunikasi, informasi dan pentadbiran seperti kita lihat pada zaman Kesultanan Melayu dahulu.